Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Alhamdulillah. So kita diberikan kurniaan Allah di mana kita ramai bercuti panjang bermula hari ini. Hari ini adalah hari pertama di mana kita bercuti panjang kerana wabak COVID-19. Jadi ini hari pertama, tetapi hari saya adalah hari ke-62. Apa khabar Rin? Apa khabar ibu saya, Mak Yang? Okey, dah bangun ke tu? Alhamdulillah. Nanti ibu mak datanglah ke sini Si Dwi Tunjai, apa khabar? Alhamdulillah. Daripada mana ni? Perkenalkan diri, ni rakan-rakan FB saya. Doktor, apa khabar doktor? So tak buat kelas online. Apa khabar Hakim? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat bercuti Rin. Okey. Baik, so pagi ini, pagi yang indah ni, okey, saya nak berkongsi tentang 9 perkara. Apa nak buat? So ramai yang terkejut dan ada yang tak tahu nak buat apa. Bangun pagi, biasa dah bangun pagi untuk bekerja kan. So yang bekerja, mana-mana abang-abang polis, abang-abang keselamatan, yang abang-abang bank, sila teruskan bekerja dengan bersemangat, insya-Allah kan. So bagi saya pula benda ni dah perkara biasa. Memang saya akan buat live. Jadi bila buat live pada hari yang ni, rasa macam buat live pada hari raya. Rasa jauh ni, Bukit Beruntung. Wah, doktor kat Bukit Beruntung balik kampung ke apa Okey, tak apa, it's okay. Baik, hari ni kata apa, malam tadi kita dikejutkan dengan ramai orang berpusu-pusu nak balik kampung So di TBS, so mungkin juga ada yang dah berkumpul di balai polis, so untuk dapatkan dokumen. Dan akhirnya kita dengar kata apa, Ketua Polis Negara mengeluarkan bahawa tidak perlu dokumen, bebas untuk keluar pada negeri. So itu semua adalah kurniaan. Apapun dugaan yang datang, pasti ada hikmah dan pastinya ada peluang. So peluang apa hari ni? So saya nak berkongsi dengan rakan-rakan semua di sini. Apa khabar Syidah Husin? Terima kasih menonton. Baik, pagi indah, saya masih berada di kawasan saya. InsyaAllah saya tak pergi mana-mana. Tambahan anak saya masih lagi berpantang. Dan saya rasa seronok, kata apa, ada banyak aktiviti yang insyaAllah saya akan rancang. So ini saya nak share. Okay, semua dah sarapan ke? Saya sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, itu sarapan. Duduk sini memang ulang-alik UPM. Wah, terima kasih. Apa khabar Kak Liza? Wah, buat apa tu Kak Liza? Oh, doktor memang ulang-alik daripada sana Okey, jauh tu. Oh, jadi kelas tu doktor kelas melalui dalam kereta. Oh, hebat. Ini hebat So jangan lupa, saya pun tak pasti kawasan ni macam mana. Demi diri dan keluarga, kita sentiasa bawa sanitizer Okey, baik. Syekh Muhammad, apa khabar Syekh Muhammad? Okey, baik. So saya lihat dah ramai dah rakan-rakan yang menonton, yang mana yang masih melakukan aktiviti keluarga, teruskan. Tapi saya nak cerita sikit lah. So rakan-rakan banyak dari KKM. Jadi mungkin dalam semalam, daripada malam tadi, saya pun tidur lewat pukul 2 pagi. Apa khabar Redo? Apa khabar Kak Ilah? Oh, seronok kawan-kawan. Terbaik. Terima kasih Redo. Baik, so rakan KKM dan juga rakan-rakan Facebook semalam, ada yang marah, ada yang melontarkan emosi dan sebagainya kepada rakan-rakan yang balik kampung. Sebenarnya kenapa mereka takut? Kerana fakta-fakta yang ada pada mereka. Contohnya apa yang berlaku pada Itali, yang ramai yang mati. Apa terjadi pada China, kenapa? 10,000 di Itali saja, 10,000 orang bila dapat wabak ni, 10,000 orang keluar ke kampung masing-masing. Jadi apa terjadi? Mereka menyebarkan. Tanpa mereka sedari, mereka adalah penyebar COVID-19. Jadi di kawasan-kawasan yang tenang itu, kawasan yang tiada wabak itu, anda dah sebarkan tanpa anda sedar. Saat jumpa kat balik kampung, salam, mungkin anda bersin batuk, anda dah menyebarkan, kata apa, titisan virus tersebut. Jadi kita pegang tempat yang memang sebelum ni bersih. Itu di Itali 10,000. Di China seramai 5 juta orang keluar daripada Wuhan. Jadi apa terjadi pada di China? Jadi apabila kerajaan mereka membuat lockdown ni,
So kes kematian semakin lama semakin kurang. Jadi bagus lah cara dengan doktor dalam kereta lebih so. Tapi itulah doktor, dah tentunya bila dalam kereta ni kadang-kadang kita tak ada eye contact jadi sesekala kita pandang jalan, kita pandang kereta. Tapi tak apa, ilmu ni kita beri kat mana-mana pun sama kan. Apa khabar Prince Wildan? Prince Wildan ni hebat orang ni. Saya selalu ikuti dia, selalu memandu kereta sambil share ilmu. Bagus. Saya kata semua rakan-rakan SB saya. Okey, baik. Saya nak masuk tajuk ni kan. So masa pun dah 4 minit. Kita berbual repo-repo. Ni hari pertama kan. Hari pertama je. Baik. So saya nak berkongsi mungkin dalam 9 atau 10 lah tips. Pertama, apa nak buat? Pertama saya cadangkan. Ini cadangan saja. Apa khabar Wan Amar? Selamat pagi. Okey, teruskan menonton, menyokong. Baik. Pertama ialah ini yang saya nak kongsi. Anda nak buat ke, tak buat ke, ataupun terpulang. Okey, yang penting, yang pasti ini yang terdetik daripada hati saya malam tadi. Pukul 2 pagi saya tengok ramai orang yang mula dah gelisah. Okey, pertama sekali, apa khabar Liana? Okey, baik. So pertama ialah share FB Live macam saya ni. Share. Saya rasa ramai orang yang berilmu, yang mungkin dia dah banyak sangat curahkan ilmu kat tempat pejabat, dan mungkin dia tengah buat kerja tu dia menyampaikan ilmu dia, dia praktis ilmu dia. Jadi bila dia tak bekerja, jadi macam mana dia nak transfer ilmu tu? Jadi share FB Live tak lama, mungkin dalam 5 minit, 10 minit, atau mungkin boleh buat 2 minit. Terbaik tuan, terbaik Prince Wildan. Okey, baik. Boleh share ilmu. Banyakkan orang live, kadang-kadang dia buat aktiviti dia tak apa, tapi saya rasa lebih baik FB Live ni kita ada ada contact, eye contact, kita ada two-way communication, kita bercakap. Kadang-kadang saya tengok ramai orang caranya ialah mungkin dia buat aktiviti dia, jadi kamera dipasang je kan. Sebab saya lihat kadang-kadang bila live begitu, kadang-kadang orang tengok sekejap je, lepas tu kata apa dia nak buat ni, dia nak buat apa ni kan. Dia nak tunjuk dia buat aktiviti ke, masak ke, ataupun dia make up ke, kita tak tahu. Tapi tak apa, cara masing-masing. Yang penting daripada kita tak tahu nak buat apa, kita share FB Live. So, share lah apa ilmu hari ni nak buat apa kan, dan sebagainya. So anda apa saja cetusan minda anda share. Itu pertama daripada saya. Terima kasih Rashidah Yahya. Okay, baik. So itu yang pertama. Okey, bayangkan anda share satu hari satu tips. Jadi 14 hari anda bercuti ni 14 tips. Bayangkan 14 tips kalau kita buat ebook kan, laku tu. Kita boleh jual. Silap kita menjadi viral tips kita tu. Baik. Okey, betul-betul Yana work from home. Ini saya macam work from home ni. Saya dah biasa bercakap dengan orang, ceramah, lepas tu sesi counselling. Tiba-tiba ni saya teruskanlah aktiviti saya. Sonok, jadi teruja, semangat. Okay. Yang kedua adalah baca artikel setiap hari. Okey, artikel ni tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan banyak sangat baca artikel dalam Facebook, mungkin link-link mana-mana dan sebagainya. So satu hari kita baca satu artikel. Kalau 14 hari kita jadi 14 artikel. Silap-silap mungkin lebih pada tu. Sebab dalam kita baca artikel mungkin 5 minit kan. Jadi banyak masa terluang tu. Ambil lah masa. Dah tentu kita banyak bersama dengan keluarga, so ambil masa tu untuk itu. Bayangkan 14 hari kita boleh share, boleh buat buku tu kan. Aziza apa khabar? Junaida apa khabar Ju? Okay, baik. Jadi itu artikel kan, artikel. Okey, yang ketiga ialah baca buku. Bayangkan baca buku. Kalau satu hari kita dapat baca 2 helaian atau 3 helaian, kalau 14 hari kemungkinan mungkin habis satu buku atau 2 buku. Jadi kita boleh galakkan dalam cuti ni kita buat aktiviti bersama keluarga, dalam sama ada masa terluang kita baca buku, baca artikel, baca buku. Yang ketiga. Okey, bayangkan anda banyak ilmu, anda ada baca artikel, baca buku, anda boleh buat macam-macam. Anda boleh share, anda boleh buat boleh start menulis buku. Buku ni sekarang mungkinlah kita rasa kita tak best seller, tapi satu hari nanti tiba-tiba anda jadi orang hebat. Buku tu laku. Bayangkan ketika anda hebat, ketika anda terkenal masa tu, orang cari balik semua koleksi-koleksi anda kan. Dan bayangkan kita, kalau kita umur tak panjang, itulah legacy kita. Orang cari kita, wah hebat, legenda. Okey, baik. So itu nombor 3. Nombor 4 ni menarik. Okey, ramai orang buat, tapi pada hari cuti ni
selama 14 hari ni, dah tentu banyak masa kita bersama keluarga. Jadi cadangan saya yang keempat ialah ambil gambar ataupun video keluarga kita. Mungkin momen-momen anak kita tiba-tiba benda yang lucu kan, dia bercakap ke, dia makan ke, dia menari ke, menyanyi ke kan, kita bersama. Betul 14 hari boleh hasilkan ibu tu. Tengah bayangkan, doktor, teruskan doktor kan. So saya terfikir malam tadi pukul 2 pagi tak boleh tidur. Saya kata banyak benda boleh buat lah. Ni semua hikmah Allah berikan. Okay, baik. So bayangkan video dan gambar tu kita simpan, kadang-kadang benda tu habis gitu. Kadang-kadang ada orang yang print photobook. Okay, saya pun buat begitu. Tapi bayangkan kalau kita ada satu channel, create satu channel, kita himpunkan asyik-asyik indah, masak-masak indah, video lah, video. Sekarang orang suka video. Saya pun suka video. Kenapa? Nampak hidup. Gambar kadang boleh edit dan sebagainya. Tapi tak kisah, ada orang suka gambar, ada suka video. Jadi saya nak cerita ni apa? Bayangkan kalau anda share dalam channel anda dalam YouTube, satu hari benda tu viral. Tiba-tiba aksi atau kisah dalam beberapa saat, beberapa minit tu, itu menjadi viral. Tiba-tiba anda jadi YouTubers yang terkenal, anda dapat duit. Cuba bayangkan. Kita tak tahu kan. Apa khabar Mama Faiz? Okey. Jadi cuba buat. Okey, itu just share pada anda. Okey, yang kelima, share masakan. Mungkin suri rumah mungkin kat office dia manager, general manager, CEO. Jadi bila kat rumah ni dia terfikir, okey pagi ni nak buat apa masakan kan, tengah hari masakan. Okey, ramai orang dah mula takut malam tadi macam-macam share gambar kan, gambar Thor kurus dan gemuk. Selepas 14 hari Thor gemuk kan. Tak apa tuan-tuan, yang penting kita bahagia, kita sihat. Yang penting sihat. Okay, kita boleh diet juga. Share masakan diet. Okay, share masakan yang best yang sebelum ni kita tak sempat nak buat, kita bekerja. Jadi kita share masakan 14 hari. Bayangkan, mungkin kita ada lebih daripada 14 menu. Bayangkan kita menjadi buat gambar cantik, anda jual e-book. Masakan 14 hari, masakan sentuhan isteri 14 hari. Macam-macam boleh buat. Okey, apa khabar Kak Siha? Okey, sihat ke? Okey, baik. Itu masakan masakan yang masakan biasa atau masakan diet. Okey, bolehlah buatlah iklim ke apa ke dan sebagainya. Okey, baik. Saya nak share lagi. Yang keenam, hias rumah. Mungkin selama ni kita rasa sibuk dan sebagainya, tak ada masa. Jadi masa ni lah kita boleh atur, nak susun sini, sebab kita ada banyak masa. Kita ada tenaga-tenaga kita, mungkin anak-anak kita boleh bantu. Okay, jadi waktu ni selama kita rutin balik, pergi kerja pagi, balik petang. Kadang Sabtu Ahad pun kerja. Jadi waktu ni kita boleh hias apa kita nak buat. Mungkin waktu ni kita boleh cat rumah. Kita boleh dekor sikit. Gunakan kewangan yang ada, jangan membazir. Okay, baik. Cuba buat. Sila anda ambil gambar sebelum selepas. 14 hari perubahan hidup. Sebelum selepas. So bilik ni kita dah make over, jadi macam ni gambar dia. Share lah. Sila viral. Okey, ramai akan tiru anda. Okey. Baik. Itu yang keenam, yang ketujuh, baca timeline Facebook. Kita ni dah berapa tahun kita buka akaun Facebook. Kadang-kadang kita ke depan. Cuba sesekali, malam tadi pun saya dah cuba. Ini adalah idea-idea rakan-rakan saya baca Facebook. Cuba baca timeline Facebook. Kita baca undur belakang. Seronok. Itu momen-momen indah yang kita dah lepaskan. Kadang-kadang tu sangat-sangat indah. Kita bercakap sesuatu kita tak sedar. Kita share sesuatu kita tak sedar. Kan? Kita remind orang kita tak sedar. Jadi kita remind kita balik. Kita baca, kita remind balik. Kan? Cuba baca. Jadi macam satu diary tu. Kita baca. Bayangkan kalau kita scroll ke belakang setahun lepas. Kan? Dah berapa puluh hari, beratus hari. Seronok. Sesekali kita undur kan? Sampailah kita habis. Silap kita boleh pick up yang mana tu untuk kita boleh kata apa, kita ambil balik, kita segarkan dia, kita jadikan dia macam satu artikel atau e-book. Okay. Cuba buat kisah seorang pentadbir selama 14 hari. Work at home 14 hari. Macam-macam lah anda boleh buat. Apa khabar Kak Siha? Segan lah nak share video di YouTube. Tak apa, share kat Facebook dulu. Share kat Facebook. Saya pun bermula dengan 1 minit, 2 minit kan. Mula merapu tak ada info. Lama-lama dia akan keluar sendiri. Kita mula mencari rakan-rakan akan bagi komen, rakan-rakan bagi tambah baik. Lama-lama insyaAllah semakin improve. Saya pun
Walaupun biasa ceramah, tapi saya lihat balik video-video saya, Facebook sharing saya, semakin lama semakin improve. Tengok, tengok macam santai, macam kat rumah. Saya duduk di tempat bendera dekat Kolej 10 ni. Baik. So Syarizal Mansur berkhabar. Wah, seronok, hebat kawan-kawan. Jarang saya dapat berkumpul ramai kawan-kawan ni. Macam raya pula. Baik. So yang ke-8 ialah tonton filem. Dikatakan Astro dah buka semua channel. Saya pagi tadi saya tak buka lagi. Saya tak tahu sejauh mana kebenaran. InsyaAllah kalau betul, seronoklah kita. Dan kita tonton video, tonton cerita-cerita filem-filem yang menarik. Dan mungkin ada dalam contoh daripada pagi satu filem, mungkin malam satu filem. Jadi filem tu anda ulas. Bayangkan kadang-kadang orang nak tengok filem, orang nak tengok dulu apa ulasan-ulasan. Jadi anda mungkin orang famous dekat pejabat tu, anda ulas, cuba tengok filem ni mengisahkan dan sentuh dari segi sudut kepakaran anda. Anda pakar ekonomi, sudut. So bagi pandangan saya, dia akan keluar sendiri kebijaksanaan anda tu. Dalam cerita yang menarik, anda transfer pada knowledge. Apa khabar Wan Suzana? Yana, semuanya bermula daripada kosong. Saya pun bermula dari kosong. Saya baru sedar bahawa saya ni tak open to public. Saya pilih kawan. Tapi apabila saya belajar dalam kelas-kelas online, saya mula sedar bahawa saya perlu sebarkan ilmu. Jadi saya kena tingkatkan rakan-rakan. Jadi yang ke-8, yang ke-9, yang lainnya sentuh ni saya nak masuk dah. Ini yang terakhir. Saya tak nak ambil masa panjang. Ini pun dah 15 minit. Saya tadi nak buat 10 minit. Tengok. Itu dia kata bila FB live ni dia jadi macam tak sedar. Nanti kau boleh kita limitkan. Saya cuba limitkan. Okey, yang ni terakhir kepada rakan-rakan. Apa khabar Sulaiman? Terakhir ialah rapatkan silaturahim. Inilah masanya dalam 14 hari. Hari-hari kita rapatkan silaturahim. Macam mana dapat silaturahim? Pertama sekali kita tengok akaun Facebook. Akaun Facebook kita ni ataupun Instagram Lubuk Silaturahim. Kita tengok balik mana-mana yang sebelum ni kita tak say hi, kita just like je kan. Kita tak sempat nak komen sebab ramai sangat. Kita ni ramai followers dan sebagainya. Dan kita lihat balik siapa yang selalu share, siapa yang selalu tengok wall kita dan sebagainya. So kita rapat silaturahim. Dan masa ni lah kita ada masa untuk kita lihat balik rakan kita dalam akaun kita tu, yang mana aktif tak aktif kan. Kalau tak aktif tu ataupun yang banyak bercerita tentang keburukan orang, kita rasa tak suka, kita boleh remove. Bukan saya kata silaturahim ni tak bagus, tapi dia akan jadi parasit. Sebab orang akan melihat siapa anda. Bila melihat siapa anda, orang akan melihat siapa kawan anda. Jadi bila kawan anda ada negatif, mungkin ada yang kadang-kadang saya add, kadang-kadang mungkin ada yang cerita yang menawarkan perkhidmatan yang tidak bagus. So ambil nombor, lepas tu ada yang tawarkan macam gambar-gambar macam seksi, kan tak bagus. Nanti orang ingat saya ni kawan saya macam-macam. Tapi memang saya nak berkawan, tapi kadang-kadang rasa ni tak bagus kan. Mungkin keluarga kalian siapa kawan ni. So kita mula remove. Kita pilih yang berkualiti supaya mereka ni akan menyebarkan ilmu anda. Bukan ada tujuan mereka nak berkawan, ada tujuan untuk mereka pula. Kita ni nak berkawan supaya silaturahim tu berkembang. Apa yang kita sampaikan dia berkembang dan sebagainya. Terima kasih Rin, terima kasih Fiza, Fauzi. Jadi itu Facebook kita rapat silaturahim. Begitu juga WhatsApp kita dah banyak sangat. Jadi kita tengok mana grup yang tak berapa aktif tu, kita delete. Sebelum delete, ingat kita kena ada satu yang dikatakan santun atau adab. Kita minta maaf kerana saya sibuk, saya dalam proses kemas kini grup dan sebagainya, telefon, saya mohon undur diri. So left, dan terus left je. Okay, kita tengok kemas kini balik, kawan-kawan. Ini adalah masanya. Dan dalam handphone anda saya pasti ada beribu gambar. Masa ni lah anda cuba delete. Okay, mana yang nak simpan untuk diviralkan atau di edit cantik untuk disimpan, simpan. Yang mana tak penting dan sebagainya, so delete. So masa untuk kita 5S dalam 14 hari ni. 5S untuk diri kita dan keluarga. Saya rasa itu saja. Saya dah berkongsi 18 minit. Saya mohon maaf ambil masa anda. Teruskan buat aktiviti yang baik. Ini 9 perkara yang saya share. Mungkin anda boleh tambah lagi komen-komen supaya kita boleh buat yang lebih baik. Kita bantu rakan-rakan daripada kita memikirkan resah gelisah tentang fenomena COVID-19 ni. Jadi kita buat benda-benda yang indah, yang baik. Mana tahu ia menjadi pulangan duit.
Okey, pulangan kebahagiaan. Dan apabila kita sebarkan ilmu, kita dapat pahala. Okey. Alright, terima kasih Kak. Akak bercadang nak khatamkan. Ya Allah ya Tuhanku, saya doakan. Itu yang terbaik. Saya nak masukkan. Yang ke-10 ialah masa untuk kita saling baca artikel, baca buku, kita baca Al-Quran. Satu helai yang bayangkan mungkin 14, mungkin lebih. Dia silap macam Kak Syah ni. Contoh ialah dia boleh khatam. Dia nak bercadang untuk khatam 30 juzuk. Ya Allah Tuhanku. Ini yang terbaik dalam segala tip. Itu saja daripada saya. Saya mohon undur diri. Teruskan buat yang baik. Ingat, apa yang berlaku ni adalah hikmah. Kita kena redha, kita kena sabar. Pasti ada hikmah yang Allah nak berikan kepada kita. Dan setiap ada musibah, ada peluang. Mungkin ini adalah peluang untuk anda mendapatkan semula kebahagiaan, ketenangan dan kekayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Terima kasih Dr. Yazid. Baik. boleh kita boleh mengatakan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.